Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa dhakkirna minhu ma nusina. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita rafakkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala di atas segala rahmat dan kurniaannya. Pada petang ini kita masih lagi diberikan oleh Allah Ta'ala peluang dan keizinan untuk dapat sama-sama kita menyambung kembali tadabbur kita menerusi juzuk amma bagi surah Al-Infitar. Dan insya-Allah kita akan menyambung semula sambungan untuk petang ini, iaitu bagi perkara yang ketiga, ya. Perkara yang ketiga. Perkara yang ketiga daripada tadabbur kita untuk ayat yang ke-10. Ya, untuk ayat yang ke-10. Baik. Sambungan berkenaan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Taala berfirman, wa inna 'alaikum lahafizin. Yang telah pun kita bacakan sebelum inilah. Dan sesungguhnya ke atas manusia itu adanya para malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerhatikan dan menyaksikan setiap amalan yang mereka kerjakan. Baik, kita sambung pada tadabbur yang ketiga, keutamaan melahirkan sifat muraqabah dan muhasabah dalam beramal. Baik, antara salah satu kepentingan daripada ayat ke-10 ini, apabila Allah Ta'ala mengkhabarkan kepada kita bahawasanya setiap di kalangan kita ni adanya para malaikat yang Allah hantarkan dan kirimkan untuk memelihara dan mencatat dan menulis dan menyaksikan setiap tindak tanduk kita. Walhal Allah Ta'ala sudah pun maha mengetahui atas setiap pekerjaan yang kita lakukan. Tetapi kenapa Allah masih mengutuskan para malaikat untuk memerhatikan dan melihat dan menyaksikan amalan kita? Kata para ulama, Allah utuskan dan kirimkan malaikat itu bukan kerana untuk mengetahui apa yang Allah tidak ketahui. Tetapi Allah maha mengetahui, cuma malaikat itu memberi persaksian. Malaikat itu memberikan persaksian pada hari kiamat atas apa yang telah mereka lihat, atas apa yang telah mereka saksikan daripada perbuatan anak Adam itu. Jadi, bila ayat yang ke-10 ni Allah menyatakan setiap kita ini adanya malaikat hafazah. Ada satu gerombolan malaikat namanya malaikat hafazah, yang mana malaikat itu ditugaskan oleh Allah untuk melihat, menjaga dan mencatat dan merekodkan setiap perkataan dan perbuatan kita, sama ada yang dikerjakan terang-terangan ataupun yang tersembunyi. Apa faedahnya? Faedahnya untuk melahirkan sifat muraqabah. Itu yang saya sebutkan dalam perkara tadabbur kita bagi yang ketiga. Bila kita menyedari yang Allah melihat, Allah menyaksikan
dan malaikat mencatat dan merakamkan. Di sini menunjukkan pentingnya kita melahirkan dalam diri kita sifat muraqabah. Apa itu muraqabah? Iaitu kita merasakan diri kita sentiasa diawasi oleh Allah atau Allah mengawasi kita. Salah satu, sama ada kita merasakan kita diawasi, yakni diawasi oleh Allah dengan Allah tahu, dengan malaikat yang mencatat, malaikat yang menulis, malaikat yang merakamkan. Dan yang kedua, ataupun kita merasakan Allah mengawasi kita. Yakni Allah sedang mengawasi setiap perkataan, tindak tanduk kita pada perbuatan yang zahir ataupun yang tersembunyi. Ini penting sifat muraqabah. Kerana sifat muraqabah kita mewujudkan dalam peribadi dan jati diri dan dalaman kita, kita merasakan setiap perkataan kita Allah tahu. Walaupun di dalam hati atau dalam fikiran, apatah lagi yang kita ucapkan. Dan setiap tindak tanduk kita Allah tahu, sama ada yang kita sembunyikan atau yang kita zahirkan. Ini sifat muraqabah. Yang keduanya sifat muhasabah. Bila ada muraqabah, dia akan disempurnakan dengan muhasabah. Muhasabah dalam erti kata, bila kita merasa diri kita diawasi, maka kita perlu untuk menilai. Muhasabah ni maknanya kita menilai, kita menghitung, kita mengukur amalan kita daripada yang baik yang telah dikerjakan dan daripada yang buruk yang telah dikerjakan. Tujuan dia bila kita membuat penilaian muhasabah itu, dia menjadi asbab supaya kita dapat mengetahui amalan baikkah yang lebih banyak dikerjakan ataupun amalan buruk yang lebih banyak dikerjakan. Ya. Maka ulama kata muraqabah adalah sifat untuk mengawal amalan. Adapun muhasabah adalah sifat untuk memotivasikan beramal. Sebab tu dua sifat ini dia perlu beriringan di antara satu dengan yang lain. Saya ulangi, sifat muraqabah untuk mengawal amalan. Mengawal kita daripada buat dosa, mengawal kita daripada mengulangi dosa, mengawal kita daripada tidak mengerjakan ketaatan, mengawal kita daripada meninggalkan kebaikan. Itu muraqabah. Adapun muhasabah fungsinya adalah untuk memotivasikan ataupun untuk memperbaiki dan memperelokkan lagi amalan kita itu agar ia menjadi amalan yang lebih baik. Jadi kita kena gabungkan dua sifat ini, ya. Muraqabah nak mengawal dan muhasabah adalah untuk memperelokkan atau menyempurnakan. Ya, menyempurnakan. Baik. Sebab itu saya ada bawakan di sini ada 6 sifat. Ada 6, bukan sifatlah, ada 6 cara dan kaedah. 6 cara dan kaedah yang telah pun sekejap ya, tadi saya rekod kan. Sekejap ya. Lupa pula. Oh, ada. Baik. Ada 6 cara di sini yang disebutkan oleh Abu Syaqiq Al-Balkhi. Imam Abu Syaqiq Al-Balkhi, iaitu salah seorang daripada para ulama salafus salih, yang beliau menyatakan di sini adanya 6 kaedah. Adanya 6 kaedah bagaimana seseorang itu hendak melahirkan sifat muraqabah dan sifat muhasabah. Yang pertama adalah sifat ihsan. Nak melahirkan sifat muraqabah,
dia kena melahirkan sifat ihsan. Apa itu sifat ihsan? Sifat ihsan perkataannya diambil daripada perkataan ahsana yang memberi maksud menyempurnakan dengan kesempurnaan yang terbaik. Jadi sifat ihsan ni seperti mana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda bersabda, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Iaitu bila kamu menyembah Allah, hendaklah kamu merasakan seperti Allah menyaksikan kamu, ataupun kamu merasakan kamu menyaksikan Allah Ta'ala. Sama ada kita rasa diri kita diawasi atau kita mengawasi diri kita sendiri, kerana kerana setiap perbuatan dan pekerjaan kita telah direkodkan dan dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik. Itu yang pertama, sifat ihsan. Kerana sifat ihsan ni yang membantu melahirkan sifat muraqabah. Bila kita buat amalan, kita rasakan Allah sedang melihat amalan kita. Allah sedang menilai amalan kita. Ataupun kita merasakan kita sedang melihat Allah. Ini melihat kebesaran Allah, melihat keampunannya, melihat ganjarannya. Yang kedua, sifat itqan. Itqan ni yang Nabi sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, yang mana Nabi SAW bersabda, iaitu innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ay yutqinahu. Yang bermaksud sesungguhnya Allah Ta'ala amat menyukai apabila seseorang hambanya melakukan sesuatu amalan, lalu ia mengerjakan amalan itu dengan bersungguh-sungguh. Dia mengerjakan amalan itu dengan bersungguh-sungguh. Maka ini salah satu daripada perkara yang melahirkan akan sifat muraqabah. Maksud itqan adalah kita mengerjakan sesuatu amalan seolah-olah kita hendak menghadapi kematian, dan kita meninggalkan dosa dan kejahatan seolah-olah kita sudah pun berada menghampiri kepada kematian. Ini yang menyebabkan seseorang itu akan bersungguh-sungguh memohon ampun pada Allah dan bersungguh-sungguh dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan sifat itqan. Yang ketiga, sifat taqwa. Antara membantu melahirkan sifat muraqabah adalah sifat taqwa. Taqwa maknanya apabila seseorang itu mewujudkan rasa takut di dalam diri mereka. Mewujudkan rasa takut di dalam diri mereka untuk mereka tidak meninggalkan perintah Allah dan untuk mereka meninggalkan larangan Allah. Jadi takwa ni adalah kita mengerjakan semua yang Allah suruh dan kita tinggalkan semua perkara yang Allah Ta'ala larang. Tinggalkan semua perkara yang Allah Ta'ala larang. Ya. Jadi ini yang disebutkan sebagai sifat takwa, iaitu mewujudkan sifat takut dan malu. Takut dan malu. Itu takwa. Takut daripada mengerjakan larangan dan malu dengan tidak mengerjakan ketaatan. Yang seterusnya, muhasabah sebelum amal. Antara salah satu daripada melahirkan sifat muhasabah itu adalah iaitu dengan kita melahirkan sifat muhasabah sebelum kita melakukan sesuatu amalan. Apa maksud muhasabah sebelum amal? Maknanya adalah ikhlas. Maknanya adalah ikhlas. Jadi ikhlas akan melahirkan sifat muhasabah di dalam beramal. Melahirkan sifat muhasabah di dalam beramal. Kerana kita nak memastikan sebelum kita mengerjakan sesuatu amalan,
kita nak memastikan yang amalan itu adalah amalan yang dikerjakan semata-mata tujuannya adalah untuk melaksanakan perintah Allah dan mendambakan keampunan dan juga kerahmatan dan ganjaran daripadanya. Yang ke berapa ni? 5. Muhasabah ketika beramal. Muhasabah ketika beramal. Macam mana nak melahirkan sifat muhasabah yang kedua? Iaitu mujahadah. Saya lupa nak letak dalam bracket kat situ, iaitu mujahadah. Ya? Mujahadah dekat sini adalah merujuk kepada bersungguh-sungguh. Dia menghayati, dia merendahkan diri, ya, dan dia mengerjakan amalan itu dengan penuh bersungguh-sungguh ketika dia melaksanakannya, maka ini dinamakan sebagai sifat mujahadah. Sifat mujahadah. Dan yang terakhir, yang keenam, untuk menyempurnakan sifat muhasabah itu iaitu muhasabah selepas beramal. Muhasabah selepas mengerjakan sesuatu amal. Apakah yang dimaksudkan sebagai muhasabah selepas beramal? Iaitu namanya ar-raja, pengharapan. Sifat pengharapan. Ini cara untuk melahirkan sifat muhasabah. Apabila kita meletakkan pengharapan kita dan pergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menerima dan memakbulkan seluruh amalan yang dikerjakan dan Allah taala mengganjarinya. Ini cara untuk melahirkan kesempurnaan sifat muhasabah. Pertama tadi ikhlas. Ya, orang yang ikhlas dia akan selalu menghisap amalannya supaya dia nak memastikan tidak ada amalannya yang tidak ikhlas. Yang kedua, mujahadah, yang bersungguh-sungguh. Orang yang bersungguh-sungguh dan yang memberikan sepenuh tumpuan, khusyuknya, tawaduknya, merendahkan dirinya ketika mengerjakan amalan, dia akan memuhasabah dirinya supaya nak menjauhi amalan-amalan yang lalai, amalan-amalan yang beka, amalan-amalan yang mengalpakan. Ya, yang mengalpakan mereka ketika berbuat amal yang soleh. Dan yang ketiganya iaitu muhasabah selepas beramal, maknanya iaitu betapa pentingnya sifat pergantungan, pengharapan kepada Allah Ta'ala supaya amalan yang dikerjakan itu diterima oleh Allah. Ya, sebab tu Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita setiap kali selepas kita beramal, maka kita digalakkan untuk berdoa dan memperbanyakkan doa. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai Tuhan kami, terimalah apa yang kami kerjakan, sesungguhnya Engkau lah Tuhan yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Okey, baik. Habis kita. Sekarang kita masuk ayat ke-11. Ya. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, kiraman katibin. Yang bermaksud, mereka adalah makhluk yang mulia di sisi Allah. Siapa makhluk yang mulia tadi? Kiram tadi. Makhluk yang mulia tadi adalah malaikat hafazah tadi itu. Iaitu malaikat yang menjaga amalan tadi itu. Ia adalah makhluk yang mulia di sisi Allah. Kenapa mereka mulia? Kerana Allah kata sifatnya katibin. Sifat malaikat itu adalah menulis amalan-amalan yang dikerjakan oleh kamu. Maksudnya malaikat itu menulis setiap perkataan, perbuatan yang dikerjakan oleh kita. Baik, berdasarkan pada ayat 11 ni, Allah menceritakan kepada kita tentang keutamaan untuk kita memuliakan para malaikat. Kita kena muliakan para malaikat, bukan sekadar kita kena beriman dengan malaikat. Tetapi cara kita beriman kepada para malaikat itu adalah dengan cara kita memuliakan para malaikat Allah. Dan kita tidak memusuhinya. Dan kita tidak mengingkarinya.
Kerana malaikat itu ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menulis amalan-amalan kita. Ini antara beberapa perintah Allah Taala. Okay, sekarang kita tengok tadabbur yang pertama. Berdasarkan pada ayat ke-11 ini, Allah memerintahkan kita untuk memuliakan para malaikat dan larangan menyakiti mereka. Allah tak benarkan kita menyakiti para malaikat dan Allah memerintahkan kita supaya memuliakan para malaikat. Bagaimanakah cara kita memuliakan para malaikat itu? Yang pertama, seperti memuliakan para malaikat dan tidak menyakitinya, kerana dia juga adalah makhluk Allah yang melaksanakan perintah Allah seperti yang Allah perintahkan. Pertama, menutup aurat dan tidak bertelanjang secara terbuka. Ini berdasarkan satu hadis ketika ulama menafsirkan ayat ke-11 ini, disebutkan oleh Nabi SAW, baginda mengatakan ikramu al-katibin. Nabi kata ikramu malaikata al-katibin. Kata Rasulullah SAW, muliakanlah para malaikat yang mencatatkan amalan. Nabi kata muliakanlah para malaikat yang mencatatkan amalan. Jadi sahabat bertanya, macam mana nak muliakan malaikat yang mencatat amalan kita ini? Maka Nabi SAW menyatakan, malaikat yang mencatatkan amalan ini tidak akan meninggalkan kamu melainkan dalam 3 keadaan. Bila manusia buat 3 keadaan ni, malaikat hafazah itu akan meninggalkan kita. Yang pertama adalah apabila kamu dalam keadaan berjunub. Yang kedua adalah apabila kamu berada dalam keadaan qada hajat. Yang ketiga adalah apabila kamu dalam keadaan bertelanjang ataupun mandi. Maka Nabi kata apabila salah seorang daripada kamu hendak mandi, maka mandi dalam keadaan yang terbuka, maka hendaklah kamu yastatir. Yastatir ni maknanya hendaklah kamu menutup tubuh kamu dengan kain. Ya. Baik, cara memuliakan malaikat, menutup aurat dan tidak bertelanjang dalam keadaan tempat yang terbuka. Yang kedua, menyegerakan mandi ketika berhadas besar. Macam contoh orang yang dalam keadaan junub, makruh dia melewatkan mandi junub. Ataupun wanita yang berada dalam keadaan hadas besar kerana haid, maka makruh ke atasnya untuk melewatkan mandi hadas tadi. Yang ketiga, tidak membuang air secara terbuka. Maksudnya tidak qada hajat secara terbuka, kerana ia juga boleh menyakiti para malaikat dan tidak memuliakannya. Kalau kita buang qada hajat dalam keadaan tertutup macam dalam toilet dan tandas tu tak apalah. Ini dalam keadaan yang terbuka. Sebab tu Nabi bagi tahu kalau kita dah tak ada tempat kita nak buang dalam keadaan terbuka juga, kita perlu untuk membuat macam berselindung di balik kain ke, ataupun minta orang tolong tutupkan ke. Itu salah satu sunnah yang Nabi ajar. Kemudian yang keempat, mengajar, menuntut dan duduk di dalam majlis ilmu. Ini memuliakan para malaikat. Sebab mereka yang mengajarkan ilmu, yang menuntut ilmu, yang duduk dalam majlis ilmu, para malaikat akan duduk bersama-sama dengan mereka, dan inilah cara untuk seseorang itu memuliakan para malaikat Allah, dan Allah akan memuliakan hamba-hamba Allah ini. Berdasarkan banyak hadis yang Nabi SAW menyatakan, wa innal malaikata la tada'u ajnihataha li talibil ilm ridhan bima yasna'. Sesungguhnya para malaikat akan membentangkan sayapnya kepada orang yang menuntut ilmu sebagai lambang redha di atas apa yang mereka kerjakan. Di sini menunjukkan kepada kita tentang pentingnya kita menyampaikan ilmu, kita menuntut ilmu, dan kita duduk bersama dengan orang-orang yang berilmu atau di dalam majlis ilmu. Yang kelima,
menunggu antara waktu solat fardu. Ya, cara kita memuliakan para malaikat dan malaikat akan memuliakan kita adalah apabila seseorang hamba Allah itu menunggu waktu solat. Daripada satu waktu solat kepada satu waktu solat yang berikutnya. Ya, macam kita tunggu antara maghrib dengan isyak, kita tunggu antara sebelum masuk waktu zuhur, ya, ataupun kita datang lebih awal menunggu sebelum masuknya waktu subuh, ya, apa-apa saja sifat yang berbentuk menunggu, ya, antara waktu solat tadi. Baik. Kemudian yang keenam, solat di saf yang pertama. Kerana mereka yang solat di saf yang pertama adalah mereka yang dimuliakan oleh para malaikat. Berdasarkan kepada hadis Nabi SAW, baginda menyatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna ala sufufil awal. Allah dan para malaikat mendoakan kepada mereka yang solat di barisan saf yang pertama. Kerana bila kita solat di barisan saf yang pertama, maka kita akan disukai oleh para malaikat kerana para malaikat akan mendoakan kita. Itu cara kita muliakan malaikat, menyebabkan malaikat doakan kepada kita. Kerana malaikat suka bila hamba Allah ni solat di saf yang pertama. Tapi kalau mereka yang suka solat lambat, suka lewat-lewatkan solat, akhirkan solat, ini malaikat tak suka. Ya, malaikat tak senang dengan hamba Allah yang macam ni. Kemudian menutup dan merapatkan saf dalam solat. Ini dalam suasana yang bukan dalam keadaan wabak lah. Ya, maksudnya dalam keadaan kita solat yang boleh merapatkan saf, tapi kita tak merapatkan saf, maka itu menyakiti malaikat. Malaikat tak suka. Malaikat tak suka orang yang solat walaupun berjemaah tapi tak rapatkan saf. Malaikat tak suka. Ya, malaikat suka orang yang solat batu berjemaah tetapi dia merapatkan saf. Malaikat suka. Ini dalam keadaan di mana ketika bukan dalam suasana wabak lah. Maksudnya dalam keadaan yang normal, apabila kita dah boleh balik merapatkan saf, ketika itu kalau kita tidak merapatkan saf dengan betul, iaitu dengan cara Nabi kata tumit dengan tumit, anak jari kaki bertemu dengan anak jari kaki, bahu bertemu dengan bahu, maka kalau sekiranya macam ini cara kaedah mereka merapatkan saf, maka ini adalah golongan yang disukai oleh para malaikat. Kerana malaikat tidak menyukai golongan orang-orang yang suka merenggangkan saf dengan memberi ruang kepada syaitan untuk duduk antara ruang tersebut. Kemudian yang ke-8 antara amalan yang memuliakan para malaikat dan malaikat menyukainya adalah orang yang beristighfar, yang bangun beribadat dan bangun untuk makan sahur di waktu sahur. Di waktu sahur. Jadi malaikat juga menyukai orang yang seperti ini. Ya, malaikat juga menyukai orang yang seperti ini. Ya, apabila dia beristighfar, berdasarkan ayat Quran Allah Taala menyebutkan wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka bangkit untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga berdasarkan satu lagi hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana baginda bersabda innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah Taala dan para malaikat selalu mendoakan kepada orang yang bangun beribadat di waktu sahur. Bila kita bangun makan sahur tu pun ibadat juga sebab dia adalah permulaan untuk kita membantu kita untuk kita mendapat kekuatan berpuasa. Kalau kita nak dapat kekuatan berpuasa, kita kena makan sahur. Ya. Jadi disebabkan kerana itu, sahur itu pun dikira sebagai ibadah. Selain daripada kita bangun waktu sahur, walaupun sebelum masuk subuh, waktu sahur tu kita bangun solat tahajud ke, walaupun 2 rakaat, solat witir ke, ya, tak kiralah apa-apa saja ibadat, baca Quran ke dan sebagainya, maka ia termasuk di antara
amalan yang disukai oleh para malaikat. Ya, terutamanya adalah istighfar. Terutamanya adalah istighfar. Baik, yang ke-9, berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara perkara yang disenangi dan disukai oleh para malaikat, dan malaikat akan memuliakan hamba Allah itu adalah apabila hamba Allah itu berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka malaikat akan merasa gembira dan malaikat akan memuliakan sesiapa saja yang berselawat ke atas junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-10, ini berdasarkan kepada ayat Quran lah, yang mana Allah Taala menyebut innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi, wahai orang-orang beriman, berselawatlah kamu ke atas Nabi SAW, dan juga berselawat dan juga mendoakan keselamatan ke atas baginda. Baik, yang seterusnya yang ke-10, menziarahi dan merawat orang sakit atau menjaganya. Antara amalan yang disukai oleh para malaikat, yang menyebabkan malaikat akan memuliakan perbuatan orang yang mengerjakannya adalah kita berziarah, kita pergi ziarah orang yang dalam sakit. Kita ziarah orang yang tengah sakit, kita tanya khabar orang yang dalam sakit, kita pergi merawat. Kalau kita tak boleh ziarah pun, kita datang untuk hantar ubat, kita datang untuk kirimkan ubat, ataupun kita tak mampu nak bagi ubat, cuma kita bantu untuk merawat. Jika dia merupakan seorang perawat, doktor dan sebagainya, bila dia merawat seseorang yang dalam keadaan sakit, termasuklah ahli keluarga yang jaga orang yang tengah sakit. Ya, orang yang dalam keadaan sakit, anak jaga ke, menantu jaga ke, suami jaga ke dan sebagainya, maka orang yang menjaga orang yang sakit juga termasuk di antara perbuatan amalan yang disukai oleh para malaikat, dan para malaikat memuliakan mereka ini. Baik. Dan saya ada highlightkan di situ kesan doa malaikat. Kalau malaikat suka kat kita, ada efek tak? Ada kesan tak dalam hidup kita? Ada, kata ulama. Berdasarkan ayat Al-Quran, Allah Ta'ala menyebutkan, huwallazi yusalli alaikum wa malaikatahu yukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Kata Allah Ta'ala, antara kesan daripada doa malaikat ataupun kesan daripada malaikat ni sayang kita, kesan daripada malaikat ini menyukai kita, ada kesan dia. Yang mana disebutkan di dalam ayat Quran tadi, yukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Bila malaikat menyukai kita ataupun malaikat mendoakan bagi kita, antara kesan dia adalah Allah Subhanahu Wa Taala memberi petunjuk. Yang ni cara kesan malaikat suka kita. Kalau kita nak tahu malaikat suka kita ataupun tidak, apabila kita melihat Allah Ta'ala menjadikan kesan pada jiwa dan hati kita untuk kita memilih petunjuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala, atau untuk kita berpegang teguh pada hidayah Allah, pada agama Allah, keimanan kepada Allah, maka ini menunjukkan salah satu daripada cara salah satu daripada cara kesan doa ataupun kesan kasih dan sayangnya malaikat itu kepada kita ataupun kepada seseorang hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu. Jadi di sini menunjukkan kepada kita bila malaikat menyukai kita dan mendoakan kita kerana kita memuliakan para malaikat, maka kesan daripada kasih
dan juga sayang dan juga doa daripada para malaikat itu, maka menyebabkan kita dapat kekal berada di dalam petunjuk Allah dan berada di dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan mudah untuk kita berbuat kebaikan, mudah untuk kita menjauhi kejahatan dan kemungkaran disebabkan malaikat itu tadi, yakni malaikat hafazah yang menjaga dan mencatat dan menyaksikan amalan-amalan kita itu, maka malaikat itu akan memberikan persaksian yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Dan kesan daripada malaikat itu menyukai kita, maka Allah akan permudahkan kita berbuat kebaikan, permudahkan kita meninggalkan kejahatan, dan permudahkan kita untuk mengikut petunjuk dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang ke-11, panjang sikit ya. Yang ke-11, mendoakan untuk orang Islam yang lain. Salah satu cara kita memuliakan para malaikat dan malaikat akan memuliakan kita adalah apabila kita berdoa, kita tak doa untuk diri kita sahaja, tetapi kita mendoakan juga kepada orang-orang lain di dalam doa kita. Kita bukan sekadar doa untuk minta untuk diri kita saja, kita doakan untuk ibu ayah kita, keluarga kita, rakan-rakan dan taulan kita dan seluruh umat Islam, baik lelaki ataupun yang perempuan, kita juga turut mendoakan, maka malaikat juga akan mendoakan untuk kita sebagai tanda memuliakan kita apabila kita memuliakan makhluk Allah Ta'ala yang lain. Bila kita muliakan makhluk Allah Ta'ala yang lain, maka Allah Ta'ala akan memuliakan kita dengan cara Allah mengutuskan malaikat supaya memuliakan kita. Yang ke-12, hadir awal pada solat Jumaat. Mereka yang hadir awal pada solat Jumaat itu juga salah satu daripada asbab untuk para malaikat mendoakan kepada hamba Allah Ta'ala itu tadi. Dan malaikat suka amalan seperti ini. Bila malaikat suka, maknanya kita secara tidak langsung memuliakan para malaikat. Sebab malaikat tak suka orang yang pergi solat Jumaat apabila khatib sudah pun naik ke atas mimbar. Malaikat tak suka. Ini setengah orang kita, dia dah sampai masa khatib dah naik atas mimbar. Ataupun dia dah sampai ke masjid, lebih teruk lagi apabila khatib dah selesai berkhutbah. Bila khatib dah selesai berkhutbah, baru dia sampai. Ya, ini adalah berdasarkan kepada hadis Nabi SAW yang Nabi bagi tahu, apabila anak Adam itu menuju ke masjid pada hari Jumaat, maka para malaikat sedang menunggu di pintu-pintu masjid untuk menuliskan baginya berapa pahala yang dia perolehi pada hari Jumaat itu. Bagi mereka yang datang awal sebelum berkumandangnya azan, disebutkan dalam hadis malaikat akan tuliskan baginya pahala seekor unta. Orang yang lewat sedikit, malaikat akan tuliskan pahalanya seperti seekor lembu. Orang yang lewat sikit, malaikat akan tuliskan pahalanya seperti seekor biri-biri. Orang yang lewat sikit, maka malaikat akan tuliskan pahalanya adalah seperti kambing, ternak yang biasa. Dan bagi orang yang lebih lewat lagi, dituliskan baginya pahala seekor ayam. Dan orang yang lebih lewat lagi daripada itu, dituliskan baginya pahala sebesar telur ayam. Dan orang yang lebih lewat daripada itu tidak diberikan sebarang pahala dan ganjaran untuknya. Maka ini menunjukkan malaikat menyukai orang-orang yang mana tadi? Orang-orang yang datang awal, menunggu waktu solat terutamanya pada hari Jumaat. Kemudian yang ke-13, memelihara solat subuh dan asar. Memelihara solat subuh dan juga asar. Ini antara waktu beramal yang disukai oleh para malaikat. Waktu beramal yang disukai oleh para malaikat. Berdasarkan kepada hadis Nabi SAW yang mana baginda menyatakan, yata'aqabuna fikum malaikatun bil-lail
wa malaikatun bin nahar. Sesungguhnya para malaikat Allah ini mereka saling bersilih ganti. Malaikat ni dia tukar shift. Dia tukar shift. Malaikat yang nak bertugas di waktu siang, dia akan turun waktu subuh. Dan malaikat yang sudah pun bertugas di waktu malam dan dia nak balik di waktu siang, dia akan bertolak pada waktu subuh. Begitulah sebaliknya, malaikat yang dah bertugas di waktu siang, dia akan balik menjelang malam. Dan malaikat yang bertugas di waktu malam, dia akan berkumpul di waktu siang. So, masa waktu mereka berkumpul itu, malaikat yang bertugas malam, malaikat yang bertugas siang, mereka kedua-duanya bertemu dan berhubung silaturahim adalah pada waktu solat subuh dan waktu solat asar. Waktu solat subuh dan pada waktu solat asar. Disebabkan kerana itu, kita digalakkan selepas solat subuh untuk kita perbanyakkan doa dan zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala menjadikan kita antara golongan yang diberikan saksi oleh para malaikat untuk mendapatkan syafaat para malaikat itu sendiri. Kerana antara yang dapat memberikan syafaat kepada kita adalah para malaikat. Berdasarkan firman Allah yang mana Allah Ta'ala menyatakan wal malaikatu yashfa'un. Dan sesungguhnya para malaikat ini juga yashfa'un. Yashfa'un ni maknanya dapat memberikan syafaat. Ini sebab itu lepas subuh dan lepas asar jangan tidur. Ya, kerana lepas subuh adalah merupakan waktu pertemuan malaikat siang dan malam. Begitu juga waktu sesudah asar, pertemuan antara malaikat siang dan juga malam. So dengan kita jaga solat subuh dan solat asar berjemaah ataupun solat subuh dan asar pada waktunya, ia salah satu asbab untuk kita mendapatkan untuk kita mendapatkan kemuliaan, kemuliaan dan kasih sayang daripada para malaikat. Baik, yang ke-14, membaca Quran di waktu subuh ataupun dengan cara berzikir. Ini salah satu daripada cara yang disebutkan di sini, cara untuk seseorang itu memuliakan para malaikat atau malaikat memuliakannya adalah bagi orang yang membaca Quran, terutamanya pada waktu sesudah subuh. Baca Quran yang paling afdal sekali adalah sesudah subuh. Kerana berdasarkan surah Al-Isra, Allah Ta'ala menyatakan wa Qur'anal fajr inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Demi membaca Quran di waktu fajar, kata Allah, sesungguhnya orang yang membaca Quran di waktu subuh itu mashhuda, disaksikan oleh seluruh gerombolan kumpulan para malaikat. Maknanya kalau kita mampu mengerjakan solat, kalau kita mampu untuk membaca Al-Quran di waktu sepanjang solat subuh, yang ini bermula daripada masuknya waktu subuh, kita terus membaca Quran ataupun membuat sebelum solat subuh tu kita boleh buat solat qabliyah ke, kemudian bila lepas sembahyang subuh tu kita tak tidur, kita baca Quran sehinggalah terbit matahari, maksudnya menjelang syuruk, ataupun selain daripada baca Quran kita boleh berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana itu adalah waktu yang terbaik untuk seseorang membaca dan juga mengkhatamkan Al-Quran. Ya. Baik. Kemudian yang terakhir, memuliakan para tetamu. Kenapa tak boleh? Sekejap. Sekejap ya, hilang pula dah. Apa saja ni? Okey. Memuliakan para tetamu. Ini juga salah satu daripada amalan yang disukai oleh para malaikat, dan malaikat akan memuliakan sesiapa yang memuliakan tetamu. Contohnya,
perbuatan Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, dalam surah As-Saffat menceritakan bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam telah memuliakan para tetamu ketika mana kumpulan 3 malaikat telah pun datang ke rumah baginda alaihi salam untuk mengkhabarkan yang mana mereka hendak menghancurkan kaum Nabi Lut alaihi salam, kaum umat Nabi Lut. Dan melihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam telah menyantuni dan juga melihat bagaimana Nabi Ibrahim telah memuliakan para tetamu yang terdiri daripada kalangan para malaikat. Maka malaikat memuji Nabi Ibrahim alaihissalam sehingga kan Allah menggelarkan Nabi Ibrahim sebagai gelaran Dhaiful Mukarram, iaitu orang yang memuliakan para tetamu. Ya, orang yang memuliakan para tetamu. Baik. Okay, habis kita masuk dalam perkara yang menyakiti malaikat. Berdasarkan kepada beberapa hadis Nabi SAW, di sana ada 5 perkara yang dibenci oleh malaikat dan perkara ini menyakiti para malaikat. Mana-mana malaikat pun sama kecuali malaikat Israel atau ataupun malaikat yang menurunkan bala. Malaikat maut ni, malaikat Israel ni atau malaikat maut ni, kita buatlah macam mana pun, malaikat ni takkan disakiti. Ya, kerana dia ditugaskan oleh Allah Ta'ala untuk menyakiti, bukan untuk disakiti. Ya, jadi 5 perkara ini tidak terpakai kepada para malaikat pencabut nyawa, ya. Tapi ia terpakai kepada malaikat di kalangan malaikat hafazah, ya, malaikat yang menjaga amalan. Baik. Ada 5 perkara, ya. Yang pertama, maksiat yang dilakukan secara terang-terangan. Antara perkara yang boleh menyakiti para malaikat adalah mereka yang melakukan maksiat secara terang-terangan. Maknanya kalau dia buat kejahatan, dia buat terang-terangan di hadapan orang, dia menzahirkan kejahatan dan maksiatnya di hadapan orang. Dan orang yang melakukan maksiat secara terang-terangan ni terdiri kepada 2 kelompok. Ya, mereka yang melakukan maksiat secara terang-terangan ni terdiri daripada 2 kelompok ataupun 2 kategori. Ya, mereka yang dikira melakukan maksiat terang-terangan ni ada 2 kategori, ya. Yang pertama, mereka yang memang buat maksiat di hadapan orang lain. Memang dia buat maksiat tu untuk dipamerkan, ditontonkan. Tak ada rasa takut, tak ada rasa malu. Yang kedua, orang yang buat dosa secara tersembunyi. Dia tak buat terang-terangan, dia buat tersembunyi. Tetapi kemudiannya dia ceritakan dan dia khabarkan kepada orang lain. Ini yang disebutkan juga di dalam hadis Nabi SAW. Ada disebutkan dalam satu hadis Nabi SAW yang mana baginda Nabi SAW menyatakan seburuk-buruk manusia yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini manusia yang paling Allah Taala benci, yang mana disebut dalam hadis qudsi, iaitu mereka melakukan dosa secara tersembunyi di malam hari. Maknanya tak ada orang tahu. Dia tak buat dosa tu depan orang, tak. Dia sorok-sorok. Tetapi bila dia buat dosa di malam hari, Allah telah menutupi dosanya. Allah telah pun menyembunyikan dosanya. Pada keesokan pagi harinya, dia telah berbangga-bangga dengan dosa yang dia buat pada malam hari. Maksudnya dia cerita, dia tak buat depan orang, tapi dia share, dia kongsi. Contohnya, macam orang yang pernah buat dosa dulu, kemudian dia berbangga-bangga dengan dosa silam yang dia lakukan di hadapan rakan-rakan, kawan-kawan dia dan teman-temannya yang silap. Contohnya dulu masa zaman muda-muda dia pernah buat dosa contoh. Kemudian bila dia jumpa kawan-kawan dia balik,
Dia cerita balik dosa-dosa yang dia pernah buat, bahkan dia berbangga-bangga, ya, dia bergembira, macam rasa tak menyesal di atas apa yang dilakukan. Maka itu juga termasuk perkataan yang menyakiti para malaikat. Bukannya malaikat rasa sakit, tapi malaikat tak suka dengar perkataan macam ni, hingga menyebabkan malaikat melaknat mereka yang mengungkapkan perkataan-perkataan seperti ini. Ya. Baik, yang kedua, benda yang menyakiti para malaikat ini seperti patung atau berhala. Ya, malaikat tak suka orang yang menyimpan patung berhala. Malaikat juga tak suka orang yang membuat patung. Malaikat juga tidak menyukai orang yang menggantung gambar atau orang-orang yang mengagung-agungkan gambar dan yang seumpama dengannya. Ya, malaikat tidak suka. Ya. Termasuk juga adalah anjing. Orang yang memelihara anjing dengan tujuan untuk peliharaan. Tapi kalau dia memelihara anjing mengikut ruang yang syarak benarkan, yang agama benarkan, seperti mana disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, tidak boleh memelihara anjing melainkan untuk tujuan ternakan, pertanian dan buruan, berburu. Siapa yang membela, kata Nabi, selain daripada 3 sebab ini, maka Allah akan menghapuskan amalannya satu hari sebesar 1 qirat. Yakni satu hari pahala dia sebesar bukit Uhud akan Allah hapuskan. Sebab malaikat tak suka. Ya. Yang ketiga, orang yang berjunub. Maknanya orang yang tidak mandi junub. Lepas dia berjunub, dia tak mengangkat hadas. Dia membiarkan dirinya lama dalam berhadas ataupun lama dalam keadaan berjunub. Yang seterusnya termasuk kat sini orang kafir lah. Orang kafir kan mereka berjunub kan. Mereka berjunub tapi mereka tak mandi junub. Baik. Yang seterusnya yang keempat, al-jaras, disebut dalam hadis, iaitu al-jaras. Al-jaras maknanya adalah loceng. Al-jaras maknanya adalah loceng. Malaikat juga tidak menyukai bunyi loceng. Maksud bunyi loceng dekat sini adalah bunyi loceng seperti bunyi loceng di kuil. Tapi kalau kita loceng, sekadar loceng rumah, bel di rumah, ya, untuk kita bagi tahu ada orang datang, itu tak apa. Ini loceng yang besar, bukan lagi tujuan dia untuk memberitahu kedatangan orang, tetapi adalah untuk menjadi simbol, ya, kepada satu kepercayaan, ya, dan juga menyimpan loceng yang seperti ini. Dia dibenci oleh para malaikat seperti mana disebut dalam hadis. Ini antara bunyi yang malaikat tak suka, iaitu bunyi loceng, kerana dia mirip kepada bunyi orang yang menyeru untuk mensyirikkan Allah. Kerana gereja, kuil dan sebagainya, mereka mengeluarkan bunyi loceng ini untuk menyeru orang mensyirikkan Allah. Jadi bila malaikat dengar bunyi loceng ini, malaikat tak suka. Kerana bunyi itu adalah bunyi yang sinonim merujuk kepada menyeru orang kepada mensyirikkan Allah. Yang ketiga, malaikat tidak suka tempat yang ada padanya arak. Dituangkan padanya arak, disediakan padanya arak, dijual padanya arak dan sebagainya. Malaikat tidak menyukainya. Ya, jadi kalau ada orang Islam yang pergi buat arak, yang pergi angkat arak, yang pergi tuang arak, yang pergi minum arak dan terlibat dengan arak, maka perbuatan itu dibenci oleh para malaikat dan dia menyakiti malaikat, dan malaikat akan mencela perbuatan itu dan melaknatnya. Dan yang keseterusnya, orang yang mabuk. Orang yang dah minum arak, dia mabuk, mereka tak sukalah. Yang keempat, bau yang kotor atau yang busuk. Berdasarkan kepada hadis Nabi SAW yang mana menyebutkan bahawasanya Nabi mengatakan sesungguhnya para malaikat itu akan disakiti seperti mana disakitinya anak Adam.
Nabi kata innal malaikah tata'adza kama yata'adza bihin nas. Malaikat itu akan rasa disakiti seperti mana manusia rasa dirinya disakiti. Maka sahabat bertanya, macam mana malaikat itu disakiti ya Rasulullah? Iaitu malaikat boleh disakiti dengan bau karras atau bau basal. Karras ni bau bawang putih. Basal ni bau bawang merah. Jadi malaikat tak suka bau-bau yang busuk, bau jering, bau rokok, kan? Bau-bau yang busuk ni malaikat tak suka. Dia menyakiti malaikat. Sebab tu Nabi ajar kita bila kita nak pergi masjid, kita kena siwak, kita kena hilangkan bau mulut, kita kena pakai minyak wangi. Kerana bila kita datang ke masjid, walaupun tak ada orang semayang kat masjid tu sebab kita dah lambat, tapi kita boleh, bau kita tu boleh menyakiti para malaikat. Okey. Dan yang kelima, meludah ke arah kiblat. Ya, bila seseorang itu nak meludah, dia meludah ke arah kiblat, maka ia tidak disukai oleh para malaikat. Ya, ia menyakiti para malaikat kerana arah kiblat itu adalah arah seseorang itu menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila dia meludah ke arah kiblat, maka ia boleh membawa kepada perbuatan yang dibenci oleh para malaikat. Sebab pernah Nabi masuk ke dalam masjid, kemudian Nabi melihat kahak dan Nabi melihat air liur berada di hadapan arah kiblat, kemudian Nabi menjadi marah dan Nabi menyatakan jika seseorang kamu hendak meludah, maka hendaklah dia meludah ke arah kakinya, maknanya ludah ke arah bawah bukan ke arah depan. Itu kalau kita berjalan jangan meludah ke arah depan. Meludah ke arah kakinya atau ke arah sebelah kirinya. Ya, kerana perbuatan itu juga termasuk perbuatan yang dibenci oleh para malaikat. Sebenarnya ada banyak lagi lah. Tapi itu sebahagian yang dapat saya kongsikan. Ada lagi dah dalam hadis yang mengatakan malaikat tak suka orang yang qada hajat, membuang kotoran di tempat berteduh orang ramai. Malaikat pun tak suka macam tu. Ya, seperti orang buang air kecil, buang air besar di tempat orang nak berteduh, di tempat untuk orang istirahat, ya, atau membuang kotoran, itu pun perbuatan yang dibenci oleh para malaikat. Baik, itu sikit sebanyak yang dapat kita kongsi untuk petang ini. InsyaAllah kita sambung perkara yang kedua sebagai tadabbur ta'akhir bagi ayat yang ke-11. Kemudian kita akan sambung ayat yang seterusnya insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz.